Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhu minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita semua, ibu-ibu bapa dan pula saudara-saudari, hadirin hadirat pada petang yang berbahagia, pada petang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh mari bersambung lagi dengan keadaan tokoh ulama Fatani ataupun ulama besar. Fatani. Yang kita bicara tajuknya yang pertama, ataupun ulama dikatakan tokoh yang pertama, ulama besar Fatani yang pertama dikatakan Tok Syekh Daud kita Al-Fatani. Maka Syekh Daud kita ni satu orang yang amat pereneh ataupun amat pengalaman dan amat yang taburkan ilmu-ilmu di tempat kita. Hingga beliau saat ini dikatakan ulama besar Fatani dan orang yang abad ke-18 hingga sampai pada abad yang ke-20. Jadi kita boleh tahulah Tok Syekh Daud kita apa pengalamannya dan apa mengalaminya dan apanya tugasnya, apa kegiatan yang kita sudah nyata dah, dan kita royak dengan secara rekah-rekah secara sepitah lalu daripada kisah Tok Syekh Daud kita. Maka Tok Syekh Daud kita ni dia satu orang yang mengaji dan belajarnya lama, ngaji di petaninya kepada waris-warisnya. Kita nak ulang klik sekali lagi dan ada sekali laginya mengajiannya di petaninya 5 tahun, ngaji di Acehnya 2 tahun, dan ngaji di Makkahul Mukarramah saat itu 30 tahun, dan ngaji di Al-Madinatul Munawwarah ialah dikatakan 5 tahun. Dan himpun semuanya masa Tok Syekh Daud kita belajar, dan Tok Syekh Daud kita mengaji lebih kurang 42 tahun. Baru dia tu dikatakan alim besar ataupun ulama Fatani yang terbesar, ataupun dikatakan tokoh yang berpegang dengan satu hadis Nabi, katanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama yakni orang-orang yang pandai ini yang memakaikan pesaka Nabi, yang bawakan pesaka Nabi, ialah dikatakan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ni juga orang yang taburkan ilmu-ilmu di tempat kita hingga sampai sekarang di tempat kita tidak habis lagi benih yang ditaburkan oleh Tok Syekh Daud kita ini. Semua kita di hari ini di Nusantara, di tanah Melayu kita dikenalikan dengan Tok Syekh Daud Al-Fatani ataupun dikatakan Tok Muniyatul Musalli. Maka beliau ni satu orang yang sangat-sangat ada pengalaman, sangat-sangat dikenali, sangat-sangat dimasyhuri di tempat-tempat kita yang dikenal dengan Tok Syekh Daud Al-Fatani. Maka nak Tok Syekh Daud kita yang kita boleh ambil laginya, walaupun dia di mana saja, di tempat mana, di Makkahul Mukarramah, di tanah Hijaz, beliau saat ni tak tinggal dengan nama Al-Fatani. Jiha Al-Fatani beliau tak buih, beliau tak tinggal. Dia sebutlah kerana dia kata asal negeri dia ialah Fatani, tempat kelahiran dia asal pun di Fatani, maka tempat timur dia pun di Fatani. Maka kita ni umat-umat Islam dan anak-anak petani, kita duduklah di mana, kita jangan tinggallah jiha kita ni ataupun nama Al-Fatani, duduklah di mana-mana. Kalau duduk di Malaysia ke, ataupun duduk di Indonesia ke, ataupun duduk di Mekah ke, di mana, maka kita jangan tinggallah nama Al-Fatani. Seperti Tok Syekh Daud kita, walaupun dia tu bertepak, dia saat ni tu
akhir-akhir lepas pada ngaji dia tak balik lagi kepada tanah air. Boleh katanya dia tu bertetapnya di tanah Hijaz ataupun di Mekah, tapi dia saat itu tak tinggal dengan lafaz Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani, Daud Al-Fatani, dia tak tinggal dengan nama ni. Inilah ibu bapa yang amo nak pesan kepada amo sendiri dan kepada antum dan kepada pendengar-pendengar, kita kena rasa bangga, kita kena berasa kata kebahagiaan, berasa kelebihan, berasa kemuliaan dengan kita ni sebagai jadi anak bertani. Seperti Tok Syekh Daud kita, nah dia duduk di mana, di tanah Hijaz di mana sekalipun, maka dia tak tinggallah dengan kata Al-Fatani, lagi pula dia tu dikata Al-Jawi, lagi pula Al-Malayuwi. Dan inilah amanah pesannya sebagai kepada kita semua. Kita ingatlah kepada ulama-ulama tempatan kita. Mereka lah, beliau lah orang yang tinggalkan pesaka-pesaka Nabi kepada kita. Nabi tak ada siapa tempat kita, as-sahabah tak ada siapa tempat kita, tapi dengan ilmu-ilmu mereka dan ilmu-ilmu mana ulama besar Fatani dan tokoh-tokoh inilah yang kita boleh duk turun-menurun, boleh duk belajar, boleh duk reti, boleh duk buat amal ibadat, boleh duk jalan di atas jalan Allah dengan ilmu-ilmu mereka yang mereka cebok daripada ulama-ulama Hijaz, daripada ulama Mekah, ulama Madinah. Maka mereka tabur mari tempat-tempat kita. Siapa tempat kita sekarang pun duk masih ada lagi benda-benda ni, tumbuh-tumbuhan ni, benih-benih ni, duk ada lagi tempat kita daripada ulama-ulama petani kita yang terkomadianya. Dan yang keduanya amat nak kecek hari ni, tokoh yang kedua selepas daripada Tok Syekh Daud kita. Syekh Daud Al-Fatani dikatakan orang disanjung tinggi, orang yang dimuliai. Sebab tu royaklah kepada anak-anak cucu kita, jangan kita tinggallah kisah-kisah ulama supaya pedoman hidup kita. Lagu mana ulama-ulama dulu hidup mereka, cara hidup mereka, cara orang panggil hidup mereka, cara duduk mereka, cara apa saja pun kita tengok kepada kisah-kisah mereka, cerita-cerita ulama dan tokoh-tokoh ulama Fatani. Yang kedua, tokoh yang kedua ahmad nak baca di sini hari ini ialah dikata tokoh yang kedua selepas daripada Tok Syekh Daud kita abad yang ke-1829, yakni tahun 1829 ni, ialah kena kepada Syekh Ni'dir Fatani. Syekh Ni'dir Al-Fatani ialah dikatakan orang yang terkemudian daripada Tok Syekh Daud. Tok Syekh Daud kita ni tahun 17, kata setengahnya 17, abad yang 17. Adapun Syekh Ni'dir ni orang selepas daripada Tok Syekh Daud, ialah tahun 1829 hingga sampai kepada 98. Maka Syekh Ni'dir Fatani ni, Syekh Ni'dir Fatani ni apa juga makalah tentang tokoh-tokoh penulis Islam Nusantara, apakah juga makalah yakni perkataan tentang tokoh-tokoh, yakni ulama-ulama besar penulis Islam, yakni orang penulis Islam, catat teks Islam Nusantara, di antara Nusantara Melayu, tanah Melayu kita ni lah, daripada Malaysia, Indonesia, Fatani, Singapura semua ni. Maka penulis-penulis Islam, pencatat-pencatat penulis-penulis Islam di Nusantara ni, ia akan dikira tidak lengkap. Makna kata setengahnya Syekh Ni'dir ni tak terlekat lah. Masalah kata di dalam tokoh tak apa, tidak dikira. Ia akan dikira tidak lengkap lah sangat, seperti Syekh Daud. Jika tidak dikait dengan nama ulama penulis dari Fatani Darussalam, makna kata jika tidak dikait dengan nama ulama penulis dari Fatani Darussalam, makna dia tu tak terlengkap sangatlah tentang tokoh ulama. Tapi ulama-ulama kita kira dia ni termasuk juga di dalam tokoh ulama Fatani ataupun ulama besar. Dan kisah ulama-ulama Fatani, kisah cerita ulama, orang-orang yang pandai yang dibahasa pada petani kita ni Al-Fatani, itu pula diangkat Quran sempurna tanpa memasuk nama Ni'dir. Kalau kira mari sungguh tu, kata sini Syekh Ni'dir ni tak terlengkap sangatlah, tak termasuklah, tak tergulunglah di dalam ulama-ulama Fatani yang terbesar ataupun tokoh-tokoh ulama. Nama Ni'dir atau sebutan penuhnya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Fatani. Gelar dia tu kepada nenek dia Syekh Ni'dir. Supaya Imam Syafi'i kita sungutinya namanya Idris. Muhammad Idris
Kamar dia dikata Asy-Syafi'i itu dengan dibangsa kepada neneknya. Tapi Syekh Nikdir ni ataupun tuan guru besar ni ataupun tokoh ulama besar nama Nikdir ni dibangsa pada nenek. Tapi nama penuh dianya Syekh Abdul Qadir Ibnu Abdurrahman Al-Fatani. Kemudian pengenalan Syekh Nikdir ni, Syekh Nikdir, nama Syekh Nikdir, orang dok gelar Syekh Nikdir, ialah antara sekian ramai tokoh ulama. Kalau kira mari di sekian semua ramai tokoh ulama. Ni yang nak baca ni, sebagai amo sendiri pun boleh ambil iktibar dan ibu-ibu bapa pun boleh ambil iktibar. Lepas tu boleh ambil wak kira. Di tempat kita ni tanah bumi yang berkat. Sebab itulah ada satu orang pergi di Indonesia, pelajar kita pergi nak ngaji di Indonesia. Jadi ulama-ulama di Indonesia dia kata awak ni mari daripada mana ataupun engkau datang daripada mana? Dia kata ana dan saya ni datang daripada Fatani. Maka ulama di KI di Indonesia ataupun tok guru besar di Indonesia dia kata kamu balik kepada tanah air kamu. Kerana tanah kamu tu dikatakan Ardul Awliya wa Ardul Ulama. Di tempat kamu tu bombing awliya dah, bombing awliya illah. Dan tempat kamu dikatakan Ardul Ulama, dikatakan bombing ulama. Mungkin ngaji sana sini bukan tempat ulama, di sini bukan tempat awliya, tempat kamu hak sebenarnya. No oyak kata ulama-ulama yang ada di Nusantara, di kawasan Indonesia, Malaysia, di mana saja, demo kenal kata tanah taning kita ni bamanya daripada ulama-ulama yang besar. Yang dikenalinya ialah Tok Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud ni sudah dikenali kan semua daripada ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama tanah Melayu, tanah Melayu, semua orang kenal Tok Syekh Daud kita. Dikatakan dia ni satu orang waliullah, satu orang yang dekat dengan Allah, satu orang kasih Allah, satu ulama yang besar, banyak karanginya, banyak cetak tanya, banyak karanginya, banyak catat teh, banyak tulisan. Maka dia ni satu orang yang dimasyhurkan di kalangan ulama-ulama Nusantara. Kemudian ramainya tokoh ulama berasal daripada Fatani. Amat sangat ulama-ulama. Tokohnya yang besarnya daripada Fatani kita. Daripada Fatani. Fatani itu patut kita kecek dah. Fatani asal dia pantai ini. Pantai ini. Sebab apa dikatakan pantai ini? Maka siapa dia tukarkan pantai ini jadi Fatani? Ialah Tok Syekh Daud kita juga tukarkan tawi jadi ta. Kalau ta tu Tok Syekh Daud kata takut-takut nak jadi bunyi tubik kepada mana? Tubik kepada fitnah. Sebab itulah Tok Syekh Daud tukar pantai ini jadi Fatani, supaya nak dibangsakan orang-orang di petani ini kepada cerdik ke. Maka ramai daripada ulama-ulama Fatani, ramai daripada tokoh-tokoh ulama Fatani berdasar daripada Fatani yang berjaya, dalam media ilmu, yang berjaya dalam media karangi, yang berjaya dalam mengajar, yang berjaya dalam pereneh-pereneh masalah agama ni. Mana kata ramai sangat daripada tokoh-tokoh ulama Fatani mencipta nama di kota. Mencipta nama di kota ilmu Mekah. Makna kata dicipta ataupun diciptakan ataupun ditimbulkan nama di kota ilmu, di kota ilmu Mekah. Makna kata ramai sangat ulama-ulama dan tokoh-tokoh daripada Fatani, maka diciptakan, ditimbulkan mereka itu nama di kota ilmu. Mana kota ilmu ialah Mekah. Ramai sangat ulama-ulama Fatani kita di zaman dulu, daripada Tok Syekh Daud kita sendiri, daripada Tok Bakuratul Amani, daripada Tok Syekh Ahmad kita, daripada Tok Syekh Yasin, daripada Kujali, daripada ramailah daripada ulama-ulama taning kita yang ada di kota ilmu ialah dikatakan Mekah. Ramai sangat duk ngaji sana, belajar sana, ramai daripada Tok Dalo kita sendiri, daripada mana kita Tok Paderu, daripada mana lagi Tok Semula, semua demo-demo ni orang yang mengaji di kota Mekah ataupun di tempat yang berilmu, dikatakan Makkah Al-Mukarramah, yakni pada abad yang ke-19. Walaupun nama tidak masyhur, walaupun dia tu tak ada masyhur, Syekh Nikdir ni orang tak masyhur. Sebab itulah tok guru ni ada tok guru yang nama dia masyhur, kadang-kadang nama dia tak masyhur. Kita tengok sekarang lah ni gok pondok ramah, kita tengok di tanah kita ibu bapa yang dihormati. Tengok
Dalam taning semua ni, kalau kita kira di dalam taning jalan semua ni, kalau kita kira ponok hak yang ada tabiang semua ialah 402 buah ponok. Tak silap ingat ni. Dah. Jadi makna katanya kalau kita kira daripada 4-5 tahun lepas sudah dikajikan oleh oleh puak soco-soco semua, soco cangwak, soco ampa. Jadi pada tahun tu saat ni tu sudah dikaji pada tahun tu, kalau amba ingatnya tak silapnya pada tahun yang nak diberikan salah satu daripada satu pondok tu 500,000 duit yang keluarkan daripada sun obota ataupun daripada so obota cangwak jalan. Jadi duit tahun tu so obota saat ni tu masa tahu itu jadi kaja nak berinya 100 juta lebih. Kemudian nak beri duit 100 juta lebih ni kepada setiap pondok ni 500,000. Setiap pondok 500,000. Jadi nak oyak kata pondok letaning jalan menara semua ni semuanya 102 buah pondok. 102 pondok hak ni hak yang rasmian. Hak yang rasmi daripada kerajaan yang ada tabiang satu persatu ada orang panggil surat sahih tashih ataupun surat dijaminan oleh kerajaan. Ni makna tahu pondok 402 buah ni orang panggil sudah dirasmikan oleh kerajaan Thai ataupun oleh soco cangwak, soco ampa. Katanya dengan pondok ni boleh duit 500,000 daripada so'obota. 402 buah pondok semua. Tapi hak yang tidak disenara ataupun tidak digapo lung tabian ataupun tidak didaftarkan dengan kerajaan itu, beberapa banyak lagi, ada banyak lagi pondok-pondok yang tak ada daftar. Tapi pondok yang sudah daftarkan dengan kerajaan sudah rasmi tu 402 buah pondok. Tapi dalam pondok 402 buah pondok ni hak masyhur letan ni berapa buah? Tengok ibu bapa tengok. Yang pertama Padai Pusu, dalo kita hak masyhurnya hak latah-latahnya. Dan pondok Baba Espanyol, pondok Pak Dek Krasok, lepas tu pondok anak Tok Jong kita tu, lepas tu pondok Poseh, lepas tu pondok hak lain-lain lagi tu pondok orang panggil tak ada masyhur sangat. Tok Guru ada. Tok Guru ada. Bukan Tok Guru tak ada, duk mengajar tak boleh. Tapi nak royak kata nama akak tak terakak, masyhur tak masyhur ini, maka semua ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama di zaman dulu pun macam itulah. Kemudian ulama tokoh-tokohnya dan ulama yang besar-besar daripada ulama-ulama Fatani, daripada tokoh-tokoh ulama petani ni, kemudian sebut Tok Syekh dah, semua orang terkenal dalam petani kita dan semua di dalam tanah Nusantara, dalam tanah Melayu semua orang kenal. Tapi Syekh Nikdi kita ni orang tak kenal sangat dia. Tak ada masyhur sangat supaya kita tahu lah. Supaya Tok Dala kita orang kenal, sebut Tok Dala kenal habis, bukan sekadar nari siye. Siapa Kambucha ke, siapa Malaysia, siapa mana, orang kenal Tok Dala. Kenal dengan berkatnya, dengan wuruknya, dengan tasawufnya, orang terkenal. Masyhur Syekh Nikdi kita ni orang tak kenal sangat. Tapi dia ni ulama yang besar. Kata setengah dia tu tak termasuk, tapi kata setengahnya dia tu digulungi masuk juga dalam tokoh ulama petani. Ia antara sekian ramai tokoh ulama berasal daripada Fatani yang berjaya mencipta tertimbul dia nak ni nama di kota ilmu Mekah, orang panggil makna dia tu salah satu termasuk jugalah dalam catatan, dalam citak ke ataupun dalam ciptanya dijadikan dia saat ni tu termasuk dalam ulama-ulama Fatani, tokoh ulama pada abad yang ke-19. Walaupun nama tidak yang masyhur, walaupun namanya tidak semasyhur, tak ada telatah, tidak jadi tak ada syur sangat, masyhur sangat, latah sangat. Syekh Nikmat kecil, Syekh Nikmat kecil pun tak ada masyhur. Dan pula Syekh Wan Ahmad, namun beliaulah tokoh ulama yang mewarisi kegembilangan ilmu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani pada tahun 1769. Demo-demo ni orang yang dapat makan pesakoi. Siapa dia? Syekh Nikdi. Lagi pula Syekh Nikmat kecil dan pula Syekh Wan Ahmad. Demo ni orang yang ngaji kota Syekh Daud. Demo ni orang yang dia mewarisi kegemilangan ataupun orang panggil dia dapat mewarisi kegemilangan ilmu Syekh Daud. Makna kata dia ni
daripada Syekh Nikdi, daripada Syekh Nikmat, daripada Syekh Wan Ahmad. Demo ni orang yang dia mewarisi, dia terima, dia cebok ilmu daripada Tok Syekh Daud. Kita nak buat contohkanlah. Misalnya kita kata supaya Tok Dala kita. Siapa dia? Hak orang dia. Dan masalahnya ada cebok daripada ilmu Tok Dala. Ramai sangat daripada ulama-ulama petani yang terima daripada Tok Dala. Mana kita tahu seperti daripada orang yang dia cebok daripada ilmu Tok Dala pada Tok Yahdi, Tok Bana kita. Daripada Babozik pada Pusu, daripada Pak Da Ikhlasak. Patut orang dia cebokkan ilmu daripada Tok Yahdi ialah Babo Espanyol, Babo Makna Amanu. Ni makna kata orang dia mewarisi, orang yang dia terima ilmu daripada Tok Syekh Daud ialah Syekh Nikdi dan Syekh Nikmat kecil dan pula Syekh Wan Ahmad. Tahun yang 17. Mana Syekh Daud ni orang yang lapis 17, abad yang 17. Adapun Syekh Nikdi ni orang timur, abad yang ke-18. Tu makna katanya 17 lagi pula 1847. Dan menjadi guru kepada kebanyakan alim ulama tanah Jawi yang datang menimba ilmu agama di tanah Hijaz. Jadi Tok Syekh Daud kita, dia ni menjadi guru. Dia ni salah satu guru lah. Satu guru yang banyak ulama-ulama tanah Jawi. Ulama tanah Jawi daripada orang petani sendiri, daripada ulama tanah Malaysia, daripada orang-orang Malaysia, daripada orang-orang petani kita, daripada orang di Indonesia. Dia banyak pakat menimba, pakat mencebok ilmu agama di tanah Hijaz. Ramai sangat. Jadi Tok Syekh Daud kita ni salah satu daripada guru di tanah Hijaz pada masa tu, Tok Guru Tani ataupun Tok Tanah Air, Tok Guru Tani ataupun Tok Guru Jawi yang duk mengajar di Masjidul Haram. Hak dulu kita dah Tok Syekh Daud kita ni orang kegiatannya dan nasyatak dia orang yang rajin mengajar. Dan pula kegiatan dia orang mengajar. Dalam setahun tu sebuah dua buah dia kena khotel, dia kena sudah kitab dia. Kamar ni Tok Syekh Daud kita ni pada zaman tu dia tu pernah jadi tok guru di tanah Haram ataupun di Masjidul Haram. Maka ramai juga daripada orang-orang tanah Jawi, daripada petani kita Malaysia, daripada Indonesia Singapura ni sudah menyebok dan menimbulkan ilmu-ilmu daripada Tok Syekh Daud dan pula di tanah Hijaz. Kenapa? Gini. Amba nak buat banding ni ibu bapa dan saudara-saudari semua. Kerana di zaman dulu, kalau orang-orang petani kita kalau ngaji sekadar kalau ngaji tanah air ni, kalau ngaji di petani, kalau kita gapo tak disudahikan di ngaji ke Mekah, kalau ngaji di petani supaya tok dala kita yang ngaji aling dah di petani, supaya Pak Da Semelah yang ngaji aling dah di petani. Daripada Tok Yahdi kita ngaji aling dah di petani. Tapi kalau tak pergi celuk di Mekah, makna kata ilmu dia saat ni tu tak jadi bisa. Ilmu dia saat ni tu tak jadi memuasi. Ilmu dia saat ni tu orang panggil tak jadi hebat. Sebab itulah Tok Guru Tani kita di zaman dulu kalau misalnya nak hebat ilmu mereka, nak jadi masing ilmu mereka, mesti mereka kena pergi ngaji di tanah Hijaz, ialah di Makkahul Mukarramah, dikatakan telaga ilmu yang amat besarnya di zaman itu. Maka salah satu daripada Tok Guru Tani yang duk mengajar besar di Masjidul Haram ialah kena kepada Tok Syekh Daud kita. Maka banyak daripada ramai daripada ulama-ulama petani kita giduk cebok, giduk timurkan ilmu-ilmu di tanah Hijaz. Khususnya generasi murid pada pertengahan abad 19. Pada tahun 19 ni, 19 ni lebih kurang dalam 100 tahun dulu. Dah 100 tahun lebih dah lah. 19 ni tahun 2000, 2021 100 tahun lebih. Banyak ke generasi pada mana? Jadi pada pertengahan 19. Tahun 19 ni ramai sangat daripada tok Tani kita hidup ngaji Mekah. Pada zaman itu Syekh Ahmad ialah dikatakan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Wan Mustafa tu ialah Tok Faridatul Faraid, ialah tok guru kepada Syekh apa? Yakni kepada Tok Kenali kita. Lepas tu zaman itu juga orang yang selepas daripada Tok Kenali, lepas daripada Syekh Ahmad ni ialah kena kepada Abdul Qadir, dikatakan Ismail bin Wangoh, ialah Pak Da Mekah kita. Maka Pak Da Mekah dengan Syekh Ahmad ni kena
Kalau kita kira Tok Syekh Daud ni dulu lagi, orang abad 17 ni lagi, orang 200-300 tahun belum pada tu. Adapun abad yang ke-19 ni, tahun 100 tahun mai ikut ni, ialah daripada Tok Faridatul Faraid, daripada Syekh Ahmad, ialah Tok Guru pada Tok Nali, dan pula daripada Pak Da'i Tok Bakuratul Amani. Maka Syekh Ahmad dengan Pak Da'i ni, nah, dia kena rana ni. Mau nak cerita sikit. Syekh Ahmad dengan Pak Da'i ni, ia sepupu ya dua orang ni. Anak adik nak kakak. Syekh Ahmad ni, aling dulu lagi. Belum pada Pak Da'i. Maka Pak Da'i ni orang Kedia sikit. Tapi ia sepupu dua ni. Kamu dia Pak Da'i Mekah ni, dia duduk mana? Ialah duduk di Kapur Naga. Di hari ni, kalau kita pergi di Naga tu tak nampak dah. Kerana zaman kalau kita naik Mekah zaman 20 tahun dulu, kalau kita orang tua-tua kita pernah pergi Mekah dulu kan 20 tahun dulu, adalah situ ya orang panggil kawasan Syabah Ali, Robo Atla, Sugaili, Dukai Ike, lepas tu ya Naga. Maka fok-fok kita semua pakat duk beripun situ lah pagi-pagi zaman dulu. Tapi sekarang lah ni kerajaan Mekah sudah putuskan binaan Syabah Ali, tempat pada duduk di Naga tu pun tak ada nampak, tak tahu dah. Adalah ni ada kawasan Sejid Jing ya. Kawasan Naga, kawasan Sugaili, kawasan Dukai Ike, Syabah Ali, semua diputuskan oleh kerajaan Saudi kerana dia nak kepada apa? Yakni dia nak kepada apa? Kawasan, nak kepada sahah, nak pada tempat luar 1000 ras. Sebab dia sodak habis tu. Nah, kalau mana dia zaman dulu orang kita duk ngaji kau tu, ngaji Naga, ngaji kau Tepuh Pak Da'i, ngaji pada Kujali, ngaji kau Syekh Yasin, ngaji kau Beli Cahaya, ngaji kau mana Besing Surat di atas bukit tu. Deh, tu orang panggil generasi murid pada tahun 19 abad ni. Ramanya orang-orang taning kita ngaji di Mekah. Sebab tu zaman tu betul sudah jahat pergi ngaji. Lepas Zuhur mengaji. Ramai sangat nak royak kata Tok Guru Tok Mekah. Lagi pula daripada Tok Guru Jawi kita duk ngajar di Mekah. Hanya hak tak Syekh Arab dua orang ya. Kalau kita ingat daripada mula babasing kita ceritanya. Deh. Ya di zaman abad 19 ni, dari masa Pak Da'i Mekah, Pujali, Syekh Yasin gapo ini orang panggil masa tu, kalau kita ngaji kitab Turah, ngaji kitab Kuning, ngaji pada Pak Da'i, ngaji pada Syekh Abdul Karim Mandili, ngaji Syekh Yasin. Lepas tu ada juga demo masa nak ngaji sekolah orang panggil Qarah Darul Ulum. Darul Ulum zaman tu. Kerana tak Yasu pun biasa cerita ngaji Darul Ulum. Sekolah lu nak ngaji secara sekolah Darul Ulum. Nah, kemudian di zaman tu, saat ni tu ramai sangat orang-orang kita mengaji kitab tua ni, ramai sangat. Siapa kata klik Mekah aling-aling besar-besar, klik Mekah daripada Kujali, daripada mana sana, Beli Cahaya kita, daripada Besing Surat, daripada Mejali, semua tu lah Tok Mekah di zaman-zaman tu. Kemudian ramai sangat daripada Tok Guru duk mengajar di Mekah daripada orang-orang petani kita. Setengah yang masyhurnya daripada Tok Bakuratul Amani, ialah Pak Da'i Mekah. Semua Tok Guru tanah air kita, tanah petani ni, semua pakat ambilkan cebok ilmu daripada Pak Da'i Mekah, daripada khasnya ilmu akidah dan ilmu kalam dan ilmu usuluddin. Semua pakat pergi cebok di Tok Bakuratul Amani, ialah Tok Pak Da'i kita. Maka Pak Da'i kita asal ni orang Benar Daya kawasan Senor ni. Kawasan Senor. Kemudiannya khusus generasi murid pada pertengahan abad 19, ringkasnya Syekh Nikdi ni bolehlah dianggap sebagai pengisi kekosongan guru bangsa Melayu di antara zaman selepas kematian Syekh Daud. Dengan zaman kemuncul Syekh Nikmat kecil dan ulama lain yang seangkatan dengan dia, sebaya dengan dia, setara dengan dia. Ayat atas selepas daripada Tok Syekh Daud kita tu mati, Tok Syekh Daud tu mati, makna kata pada masa Tok Syekh Daud ni, orang duk cebokkan ilmu, orang duk ambilkan ilmu, orang duk mengisikan ilmu, semua ambil daripada Tok Syekh Daud. Kerana Tok Syekh Daud kita ni satu alim ulama yang terbesar, satu tokoh yang terbesar, satu ulama besar Fatani, duk mengajar di Masjidul Haram. Ramai daripada Tok Guru petani kita saat ni tu duk mencebokkan ilmu dan duk menimbakan ilmu daripada beliau, daripadanya. Tapi selepas daripada Tok Syekh Daud kita tu mati,
Selepas daripada Tok Syekh Daud tu mati, maka ilmu saat ni tu akan dicebok pula sebagai boleh jadi kekosongan, makna kata ganti dapat boleh mengisi ganti daripada Tok Syekh Daud ialah daripada tok gurunya Syekh Nikdi dan Syekh Nikmat Kecil dan ulama-ulama lain, orang panggil seakatan lagi ni yakni setara ataupun sebaya sepengkat dengan Tok Syekhnya ialah dengan Tok Syekh Nikdi. Dengan Syekh Nikdi, Syekh Nikmat ni makna ulama-ulama setara pada zaman itu yang boleh berikan ilmu ganti daripada Tok Syekh Daud, jadi pelapisan selepas daripada Tok Syekh Daud. Inilah hikmat yang besar ibu bapa yang dihormati. Nak kata ulama-ulama bertanding kita saat ni duk turun menurun, patah tumbuh hilang berganti. Lepas pada Tok Syekh Daud tak ada, Syekh Daud mula-mula ni jadi Tok Syekh Haji lagi, orang duk menguruskan ahwal-ahwal orang haji lagi, mengajar lagi, mengarai lagi. Tapi selepas daripada Tok Syekh Daud tak ada ni, siapa dia pula orang yang menyebar, siapa dia yang menyambungkan tetangga, mengisikan ilmu-ilmu kepada orang-orang petani, kepada ulama petani, kepada orang alim petani, ialah kena pada Syekh Nikdi dan pula Syekh Nikmat Kecil. Inilah jangan kita lupa ibu bapa, saudara-saudari. Kita ni ada ulama yang berbahagia, ulama yang besar-besar, ulama dikatakan tokoh-tokoh daripada Tok Syekh Daud, Syekh Nikdi dan Syekh Nikmat ni dikatakan ulama-ulama yang jadi budi bahasa dan budi pengerti kepada kita, jadi budi yang besar pada kita, boleh kita ambil iktibar dan kita ambil mengira supaya anak-anak cucu kita ke dia ni kita kena mengisilah ulama ilmu-ilmu agama lebih banyak. Kerana tak ada dah lain tak bukannya kita nak selamat dalam rumah tangga kita. Kita nak selamat dalam kehidupan kita. Kita nak selamat daripada kampung kita, tempat kita semua ni. Tak lain tak bukan kita kena mengisilah di dalam diri kita sendiri. Kita kena mengisilah dalam kehidupan kita dengan ilmu-ilmu agama. Kerana ilmu agama ni lah dapat boleh memindah kita, dapat boleh mengubahkan kita daripada tak baik kepada baik. Maka kita tengoklah ibu bapa yang dihormati kepada contoh-contoh teladan daripada ulama-ulama. Mereka walaupun seminit, walaupun 1 jam, walaupun 1 ketika, walaupun 1 bulan, 1 tahun, mereka saat itu tidak menghabiskan, bahkan mereka duduk bertali-talian turun-menurun tetap menyebarkan ilmu-ilmu Allah Ta'ala kepada kita dan kepada tanah-tanah kita dan kepada tanah-tanah yang lain, kepada tempat-tempat yang lain. Hakikat ini dan memanglah jitu kerana Syekh Nikdi ditakdirkan lahir sekitar awal suku tahun kedua abad 19. Dan yang lebih penting lagi kerana beliau sempat berguru dengan kepada Tok Syekh Daud. Jadi Tok Syekh Nikdi ni, Syekh Nikdi kita duk royak ni, dia ni hikmat besarnya. Lagi pula dia saat ni ditakdirkan lahirnya sekitar awal suku tahun 19. Jadi Tok Syekh Daud kita timur tahun yang 17, 15, tahun 17, 99. Lagi pula dia saat ni tu timur tahun 19. Awal dan tengah 19. Jadi dia saat ni tu, jadi lebih dia ni ialah dia tu dia sempat berjumpa dan bertemu dengan Tok Syekh Daud kita. Dia cebok ilmu daripada Tok Syekh Daud, dan dia saat ni tu sempat dia cebok dan menimba akan ilmu-ilmu daripada Tok Syekh Daud. Sebab itulah kelebihan bagi Tok Syekh Nikdi ni. Syekh Nikdi ni dia orang yang dia sempat dengan Tok Syekh Daud. Kita buat banding lagu ni lah. Supaya kita tahu ilmu sahabat, ilmu tabi'in. Ya ada dua kan kita nak royak, nak cerita sini ni. Nak ibu bapa faham. Jadi as-sahabah hak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak royak tu bukan kata Syekh Daud kita ni siapa setara Nabi tu bukan. Tapi nak royak kata cara panggil istilah daripada ulama-ulama mustalah hadis. Mustalah hadis. Kalau sahabat hak dia ambil hadis daripada Nabi, makna dia temu dengan Nabi, dia ambil hadis daripada Nabi sendiri, ambil hadis daripada Nabi, cebok pada Nabi, dengar pada Nabi, maka sahabat ni dikatakan digelar dalam mustalah hadis min kibaris sahabah, pembesar daripada sahabat. Adapun sahabat seperti kita kata sahabat lain ambil daripada hadis dia tu daripada Abi Hurairah, ambil hadis dia tu sama-sama sahabat, hak ni dikatakan min sigaris sahabah. Supaya tu kamar dia Tok Syekh Nikdi ni orang yang dia bertemu ya tahun yang 19 abad, dan Tok Syekh Daud ni 17 lebih kurang 1740 ni tu.
Kama dia Syekh ni dia temung, dia cebok, dia ambil, dia timurkan ilmu daripada Tok Syekh Daud. Sebab tu dia tu dikatakan tokoh yang amat besar dan ulama yang terbesar pada petani juga. Malah menganggapnya sebagai bapa angkat. Jadi Tok Syekh Daud ni sebagai pak akak dia. Deh. Jadi nak yang terbesar Syekh Nidin ni dia tu dia temu dengan Syekh Daud, dia timur ilmu pada Tok Syekh Daud, dia ambil ilmu pada Tok Syekh Daud, dan dia saat ni tu dikatakan anak akak bagi Tok Syekh Daud. Syekh Daud saat ni dikatakan pak akak dia. Orang panggil dia ni jadi Luk Buntang hak Tok Syekh Daud. Kenapa boleh kata dia tu Luk Buntang Tok Syekh Daud? Ni Syekh Nidin ni. Kerana Syekh Daud tidak mempunyai anak isteri. Ni. Kenapa boleh kata Syekh Nidin ni Luk Buntang dia? Anak akak dia. Tok Syekh Daud dikatakan pak akak bagi Syekh Nidin. Kerana Tok Syekh Daud ini tidak mempunyai anak dan tak punya isteri. Jadi nak oyak kata gerbeninya, perenenya, gerbel Tok Syekh Daud kita. Ngaji 42 tahun. Ialah 5 tahun di Petaning, 2 tahun di Aceh dan 30 tahun di Mekah dan 5 tahun di Madinah. Mengaji dia dan duk ceritakan kitab, duk karya kitab, mengarang kitab, mengajar jadi Tok Syekh Haji, duk cara ahwal bagi fuk-fuk haji ni. Siapa dia tak ada nak berumah tangga, tak ada nak berumah tangga, tak ada nak beristeri. Ni nak royak kata gerbelnya Tok Syekh Daud, siapa dia tu tak ada nak jagakan anak isteri, tak ada nak berumah tangga, tak ada nak bini. Dia saat ni tu duk kalau, duk sibuk dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia saat ni tu tak ada nak berkahwin dan tak ada nak berumah tangga. Siapa tak ada anak bini, tak ada anak nak yang tergerbel kerana agama Allah, li'i'la'i dinillah, li'i'la'i kalimatillah. Siapa dia saat ni tak ada nak berumah, tak ada nak beristeri, nak ayat kata dia membesarkan agama Allah. Kalaunya sibuk dengan ilmu Allah, karyakan kitab, mengajarlah apa saja, siapa tak ada berumah tangga. Ni orang panggil Tok Guru tanah Melayu kita, Tok Guru bertani kita. Siapa tak ada berumah tangga. Kalau kita tengok kepada Tok Syekh Arab ataupun guru Arab, hak tak ada nak bining, tak ada nak berumah tangga, tak ada nak ada anak, ialah kena kepada Syekh Al-Imam An-Nawawi. Muhyiddin bin Syarafuddin tu ialah dikata Al-Imam An-Nawawi, ialah orang yang korong yang berapa? Ialah abad yang ke-100. Hijrah, orang korong yang ke-6, hampir nak masuk korong yang ke-7. Maka Imam Nawawi dikatakan reda bagi Imam Syafi'i ini. Dia ni salah satu pada ulama yang besar daripada ulama Syafi'i, daripada reda dan pula bagi saya Imam Syafi'i, dia ni pun tak ada berumuh dan tak ada nak bini juga. Kerana berkaluknya untuk karyakan kitab-kitab Majmu' Syarah Muhazzab, tak ada nak berumuh, tak ada nak berumah tangga, tak ada nak bini, tak ada boleh anak. Supaya Tok Syekh Daud kita ni juga nak royak kata dia sibuknya dengan ilmu Allah, sibuknya duk mengajar, sibuk nak meninggikan agama Allah. Siapa dia tak ada nak berumah tangga. Sebab itulah dia ambil Syekh Nidin sebagai jadi anak akak. Dia ni pak akak bagi Syekh Nidin. Lantaran itu selayak lah beliau menerima curahan pesaka keilmuan daripada Syekh Daud, ulama pengarang terulang alim Melayu itu. Jadi makna kata patutlah kita kata Syekh Nidin ni orang yang timur pesaka ilmu, mewarisi daripada ilmu Tok Syekh Daud. Kerana Tok Syekh Daud akak dia ni sebagai jadi anak akaknya, anak akak bagi Tok Syekh Daud. Lagi pula Syekh Nidin ni dia sebagai jadi Luk Buntang hak Tok Syekh Daud. Kerana Tok Syekh Daud saat ni tu dia tak ada anak, tak ada isteri, tak ada nak bini, kerana membesarkan agama Allah. Dan dia tu adalah Syekh Nidin sebagai jadi anak akak dia. Sama dia Syekh Nidin pun satu orang yang jadi anak akak bagi Tok Syekh Daud. Maka sepatutlah dia ni Syekh Nidin ni orang menerimakan curahan ataupun curahan ataupun ilmu yang diberikan pesaka ilmu daripada Tok Syekh Daud. Maka sepatutlah kenapa dia duduk dengan Tok Syekh Daud sebagai anak Tok Syekh Daud, sebagai anak akak Tok Syekh Daud. Kalau kita tengok supaya Anas Ibnu Malik ataupun Anas ni dia kata ya Rasulullah, Anas masa ni umur lebih kurang 12 tahun. Maka mak dia kata, ya Rasulullah, amba nak serahkan Anas ni kepada engkau sebagai jadi khadimuka, jadi khadim engkau.
engkau ada gapo, engkau nak suruh gapo, suruhlah anak ni. Maka anak ni walaupun dia budak yang kecil, budak yang halus, tapi duk ikut Nabi, duk turut punggung Nabi, duk sekali dengan Nabi semua. Sebab itulah anak ni banyak juga. Nah, dia saat ni tu hadis yang diceritakan oleh anak. Walaupun dia tu budak, walaupun dia tu kecil masa duk dengan Nabi SAW, tapi kerana dia tu duk sekali dengan Rasulullah semua, duk turut naik ke Nabi semua, maka dia tu dapat ilmu yang banyak daripada Rasulullah SAW. Supaya Syekh ni lah, dia tu diangkatkan anak akak bagi Syekh Daud, maka dia tu dia timo pesaka ilmu daripada Tok Syekh Daud dengan secara curah yang penuh-penuh daripada Tok Syekh Daud. Maka Tok Syekh Daud dikata ulama pengarang berulung, berulung alim Melayu itu. Orang terkenal lah kata dia ni orang yang alim, orang yang bijak, orang yang pandai, lagi pula daripada orang yang peminat-peminat daripada pengarang dan kitab-kitab kitab sana. Pertalian keluarga, talian keluarga bagi Syekh Nidin ni. Pertalian keluarganya dengan Syekh Daud serta alim ulama lain adalah sebagaimana huraian berikut. Nama penuh bapa Syekh Nidin, nama penuh Syekh Nidin ni. Nama penuh bapa Syekh Nidin ni ialah Syekh Wan Abdul Rahman. Ayah dia tu dikatakan Syekh Wan Abdul Rahman bin Wan Usman bin Wan Suban Wan Abu Bakar bin Wan Ismail ibni Faqih Ali. Tu nak iaitu nama penuhnya bagi bapa Syekh Nidin. Namanya ialah Syekh Wan Abdul Rahman bin Wan Usman bin Wan Suban bin Wan Abu Bakar ibni Wan Ismail ibni Faqih Ali. Moye bagi Syekh Nidin ni bapa Datuk Nidin. Tu nenek. Makna kata dipakarkan Syekh Nidin ni ialah dengan nama nenek dia. Nama nenek moyang dia. Bapa Datuk Nidin. Bapa Datuk Nidin. Sebab tu digelarkan Syekh Nidin. Tapi nama penuh dianya Syekh Nidin ni nama Syekh Wan Abdul Rahman. Nama dia Syekh Wan Abdul Rahman bin Wan Usman bin Wan Suban bin Wan Abu Bakar. Tu nama penuh dia. Tapi digelarkan Syekh Nidin kerana dibangsakan kepada moyang dia. Supaya Imam Syafi'i kita lah nama Muhammad bin Idris. Tapi kerana apa boleh Imam Syafi'i? Kerana dia bahasa kepada Asy-Syafi' tu lah. Begitu lebih kurang. Atau amo nak nyata huraian, nak ternyata dan terjelasnya. Dan pula moyangnya bapa Datuk Nidin Wan Su mempunyai 7 beradik. Ada 7 beradik. Wayanana Syekh Nidin ni ada 7 beradik. Moyang bapa Nidin ni Wan Su mempunyai 7 beradik termasuk Wan Derame. Wan ni mana moyang dia tak ada 7 beradik. Mana termasuk Wan Derame, Wan Banu, Wan Aminah, Wan Derashid, atau Wan Idris ialah Datuk Syekh Daud. Datuk Tok Syekh Daud. Wan Idris ni ialah kena kepada Datuk Syekh Daud, nenek moyang ataupun nenek sebelah nak panggil Datuk bagi Tok Syekh Daud kita sebelah bapa. Jadi Wan Idris ni ialah dikatakan dia berjumpa dengan Syekh Nidin ni, makna kata Syekh Nidin pun gisuk kepada Wan Idris. Maka Tok Syekh Daud kita nenek dia pun kena pada Wan Idris. Supaya Nabi SAW dia bertemu dengan masalah Hashim Abdul Muttalib dengan Hashim dia bertemu di Abdi Manaf. Dia bertemu. Lepas tu Imam Syafi'i kita pun dia jumpa di Abdi Manaf. Supaya juga Syekh Nidin dengan Tok Syekh Daud kita dia bertemu neneknya, hak yang sulung, hak yang tuanya ialah kena pada Wan Idris. Ibunya, ibu Syekh Nidin ni Wan Fatimah bin Wan Idris bin Abdullah adalah kakak Wan Zainab binti Syekh Idris. Wan Zainab itu pula adalah bunda Syekh Nikmat kecil. Bunda Syekh Nikmat kecil. Secara ringkasnya kedua Wan Fatimah Wan Zainab adalah anak saudara Syekh Daud. Ni. Jadi anak saudara bagi Tok Syekh Daud. Wan Fatimah lagi pula Wan Zainab ni ialah anak saudara bagi Tok Syekh Daud. Maka Syekh Nidin ni kena Wan Zainab, Wan Fatimah. Maka kita kata Wan Fatimah lagi pula binti Syekh Idris ni. Maka ni dikatakan anak saudara bagi Syekh Daud. Ini juga bermakna dari sebelah ibunya Syekh Nidin
adalah cucu saudara kepada Syekh Daud. Makna kata Syekh Nikdi dikatakan tokoh ulama yang kedua, hak yang dia cebok ilmu kepada Tok Syekh Daud di Mekah. Dia tu dikatakan anak akak bagi Tok Syekh Daud ataupun Luk Buntam bagi Tok Syekh Daud. Dia ni kalau kira mari dia orang panggil ada mewarisi ilmu daripada Tok Syekh Daud. Dia ni bersakut dengan Tok Syekh Daud, ni sebuah waris-waris. Dia ni dikatakan cucu saudara bagi Tok Syekh Daud, Syekh Nikdi ni. Cucu saudara bagi Syekh Daud. Mana kalau ikut sebelah bab kok bertalian anak dua pupu nah, anak dua pupu lah. Ulama tergantung seorang lagi tokoh ulama besar berasal daripada Fatani. Ada ulama tergantung tapi berasal dia daripada ulama Tani. Orang panggil titih bari dan turun ni daripada tanah Tani. Seorang lagi tokoh ulama besar berasal daripada Fatani, tapi dia tu masyhur di Terengganu. Tapi kalau kita kira mari dia ni berasal daripada Fatani yang bertalian waris dengan Syekh Nikdi. Bertalian dengan Tok Syekh Nikdi. Bertalian tu dengan Syekh Nikdi ialah dikatakan anak saudara bagi Tok Syekh Daud ataupun dikatakan cucu saudara Tok Syekh Daud ni. Syekh Nikdi ni cucu saudara Syekh Daud. Tapi orang panggil ada ulama yang besar, tokoh ulama di Terengganu tapi berasal daripada Fatani. Daripada Fatani. Tapi bertalian dengan Syekh Nikdi. Supaya ni lah mau nak banding ibu bapa. Supaya kita kata Pak Dak Mekah kita duk Mekah ni. Tapi ada juga satu orang lagi hak duk yang masyhurnya orang panggil Cuheng yang ada di Kedah. Ialah adik bagi Pak Dak Mekah. Hidup besar dia. Jadi ulama di tanah apa tanah Malaysia ataupun di Kedah dikata Cuheng ialah adik Pak Dak Mekah. Supaya ni lah. Jadi asalnya ulama Terengganu asal daripada Fatani. Lagi pula bertalian daripada Syekh Nikdi ialah dikatakan anak saudara Syekh Daud. Mana kata cucu saudara bagi Tok Syekh Daud ni. Ialah siapa dia Syekh Nikdi? Ialah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahim Al-Fatani. Jadi duk masyhur di Terengganu sana. Ialah talian sebelah pada Syekh Nikdi daripada cucu saudara bagi Syekh Daud. Maka ada satu ulama yang timur terbesarnya di Terengganu tapi asal dia tu tokoh daripada ulama Fatani, ialah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahim Al-Fatani. Tokoh ini kemudiannya berhijrah ke Terengganu. Kemudian dia tu berhijrah. Dia saat itu berpindah pergi kepada Terengganu dan dikenali dengan panggilan Tok Syekh Qadir. Tok Syekh Qadir Bukit Bayas. Makna kata ni banyak ulama-ulama petani kita hidup nu. Hidup di Malaysia ni. Dimasyhurkan akan dia supaya kita tengoklah ramai juga tok guru tani berasal daripada Fatani. Kalau kita pergi kepada Malaysia di Seligi tu babo ataupun babo lain ramai lagi. Hak tok guru tani kita duk besar ni patut hijrah hidup belah Malaysia. Adalah sikit sebanyak tu. Hidup Malaysia jadi ulama di Malaysia tapi berasal dia tu di tanah Tani. Asal dia tu tokoh ulama Tani seperti siapa dia Syekh Abdul Qadir ni. Ialah talian daripada Syekh Nikdi, ialah cucu saudara bagi Tok Syekh Daud kita ni. Maka dikenalikan Syekh Abdul Qadir ni bin Abdul Rahim ni dikenal dengan Tok Syekh Qadir Bukit Bayah. Tok Syekh Qadir Bukit Bayah atau Tuan Bukit Bayah ataupun orang panggil Tuan Bukit Bayah. Kalau kita sini kan Tok Yah Bukit tu lah, kita panggil Tok Yah Bukit. Tok Yah Bukit tu asal dia tu Haji Syekh. Dulu dia tu orang Kubai Samih. Kubai Samih, kemudian apabila Kubai Samih saat ni tu mai duk buka pondok di Said di orang panggil di Sungai Raja ni. Buka pondok di Said Sungai Raja tu delah anak murid pun ramai situ berpindah pergi kepada Jerit, lepas pada Jerit balik hidup di Lirik, lepas Lirik hidup di Noh. Dia kalau kahwin di Ino. Orang panggil Tok Yah Bukit. Seponing lah. Syekh Qadir Bukit Bayah ataupun Tuan Bukit Bayah. Sempena nama tempat kediaman. Sempena lah supaya nak sempena tempat kediaman dia tu dan kegiatan guruannya. Kegiatan dan kecergasan dia nasyatak dia keguruan dia. Keguruan dia tu lagu mana dengan Tok Guru tu, maka digelarkan dia Syekh Qadir Bukit Bayah ataupun Tuan Bukit Bayah. Nama lekat Tuan Bukit Bayah ialah Syekh Wan Abdul Qadir. Nama penuh dia. Nama penuh dia, nama apa? Ialah namanya Tuan Bukit Bayah
ialah Syekh Wan Abdul Qadir Wan bin Wan Abdul Rahim bin Wan Derame bin Wan Abu Bakar Wan Ismail Faqih Ibnu Faqih Ali. Maknanya nama yang penuhnya Tuai Bukit Bayah ataupun Tok Syekh Qadir. Bukit Bayah ni. Nah, Bayas ni nama penuh Syekh Wan Abdul Qadir Ibnu Wan Abdul Rahman Ibni Wan Derami Ibni Wan Abu Bakar bin Wan Ismail Ibni Faqih Ali. Jelasnya bertaliye datuk 3 pupu dengan Syekh Nikdi. Mana kata datuk 3 pupu. Kalau kita kira mari dia ni sebelah balik Syekh Nikdi ni, dia datuk 3 pupu dengan Syekh Nikdi. Ialah Syekh Nikdi ialah cucu saudara bagi Tok Syekh Daud. Kalau kira dia dengan Syekh Nikdi ni, makna 3 datuk. Datuk 3 pupu. Dah. Kerana Wan Derame datuk Tuan Bukit Bayah. Kerana Wan Derame tu datuk Tuai Bukit Bayah. Itu adalah saudara kandung Wan Su. Moyang Syekh Nikdi. Tu orang panggil Wan Su tu moyang Syekh bagi Nikdi. Selain itu Syekh Nikdi juga ada hubungan keluarga dengan Tok Syekh Duyung. Ada hubungan dengan Tok Syekh Duyung. Haji Wan Abdullah bin Wan Muhammad Amin meninggal 13 Februari 1889. Februari 1889. Seorang ulama Terengganu yang terkenal. Jadi Syekh Nikdi kita ni ada hubungnya juga dengan Syekh Wan Abdullah, seorang ulama Terengganu yang terkenal. Seorang ulama Terengganu yang terkenal jugalah. Tapi berdasarnya daripada Fatani. Mereka ni berdua, mereka saat itu berdua dikatakan bersahabat baik. Sahabat baik sangatlah. Dikata Wan Abdullah dengan Syekh Nikdi ni, makna kata orang panggil sahabat yang rapi, sahabat yang rapat, dan sama-sama berguru dengan Tok Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Jadi pada Mekah dulu, Syekh Haji Wan Abdullah bin Wan Muhammad Amin dengan Syekh Nikdi ni sangat rapi. Sangat rapi sangat. Sangat rapat sangat masa ketika duduk di Hijaz, duduk di Mekah, kerana beliau berdua saat itu pernah ngaji kepada Tok Syekh Daud kita. Adapun masalah Syekh Nikdi ni, kalau kita kira mana Tok Syekh Daud ialah anak akak lagi pula cucu saudara bagi Tok Syekh Daud. Kamar dia ngaji sangat-sangat rapik dua-dua orang ni, Syekh Haji Wan Abdullah dengan bin Wan Muhammad Amin ni dengan Syekh Nikdi ni, makna kata sangat-sangat rapik di segi sainnya, segi ngajinya sangat-sangat rapik. Syekh Nikdi kita tahu dah, dia tu Syekh Wan Abdul Rahman bin Wan Usman, tu nama penuhnya. Kamar dia dua orang ni sangat rapik sangat. Ngaji sekali, duduk sekali, makan sekali, masa ketika duduk ngaji Mekah dengan Tok Syekh Daud. Kalau kita tengok banyaklah tok hutan ni kita masa duk ngaji kepada Mekah ni dah. Kalau kita tengok ramah daripada tok dala kita dah. Kadang dia kepada kita Mekah ni lagu mana? Kepada kita ni ya pasal mulut ya kasar sikit. Dah. Kerana satu hari tu kita tengok tok dala kita ya orang wahijang, amanok ya cerita sikitlah. Wahijang pakar pun comel tok dala kita wahai celak semualah, ya celak mata semua. Tak siapa lagi, tak usah orang panggil kisah Tok Dala lagi ke datang. Tapi kita royak bila-bila nak masuk royak tu, masa orang ngaji Mekah kita Tok Dala. Lagi pula kita Tok Paderu masa tu. Kalau kita kira mari tu fok-fok keramat masa tu maka Tok Dala kita ni ya wahijang. Pakai celak semua, baju ya pelenik semua, tereka semua dah. Pada satu hari tu ya lalu kok mau pada lalu mau pada tu sekelai lagu mana? Ambil dia basuh tangan air lagu tu, maka dia tengok Tok Dala lalu tepi rumah dia saat ni tu, di bawah layar rumah dia curah air kena di atas baju Tok Dala. Tok Dala pun jenguk tengok kena kepada Mekah. Tak kata apa, tengok itu paling kelik. Tak kata sebab Tok Guru curah air. Tapi Tok pada ni dia nak hajarkan hati murid-murid dia. Sebab tu pada ni dia kata tu ada hikmah. Kalau dia kata udah kadang-kadang mai duduk Mekah 2-3 tahun, dah. Mu nak kelik dah 2-3 tahun mu ngaji. Perasai pandai dah tu. Perasai tak reti dah tu. Perasai kata aling tu. Kelik rumah duk bergamuk mula tipu ke. Tu pada Mekah.
Kalau anak murid hidup setahun 2 tahun tu, kalau minta nak klik ya kata, berasa aling dah tu, berasa panas dah tu, klik nak bahang kok orang dah tu. Maka teriaklah kalau mula hamba sing kita dulu pun teriak hidup dan Mekah dia 2-3 tahun, maka tok dalam jatuh sakit. Apabila jatuh sakit, royaklah kepada Pak Dai nak klik ke Jawi. Nak klik ke Jawi, maka Pak Dai Mekah tambah berasa kata aling mai hidup berapa tahun yang mengaji Husain. Setahun 2 tahun nak klik berasa tak aling dah tu, berasa tak panas, mula klik bahang kok orang kampung tu. Kak Dai katanya begitu. Ini nak kata kisah-kisah Pak Dai. Dan Tok dulu daripada Syekh Nikde, daripada Syekh Wan Abdullah, saya rapik pada masa duk ngaji dengan Tok Syekh Daud, ialah abad yang ke-18 dan pula yang abad yang 18 dan 19 duk ngaji ke Tok Syekh Daud saya rapak. Maka mau nak cerita lagi daripada Tok Syekh Daud kita ataupun daripada Pak Dai Mekah kita. Pak Dai Mekah ni ada satu hari mau nak cerita lagi tu taning kita belaka ni, supaya nak jadi turunlah hati kita, widuk jeratlah darah kita dengan kehebatan, dengan kisah lama daripada ulama-ulama besar dan tokoh-tokoh ulama taning kita, supaya kita dapat memikir beberapa. Pak Dai Mekah kita satu hari kita tengok tak ya kan daripada Tok Neramuh, Baba Din Neramuh. Baba Din Neramuh pada masa tu syuhur lah, masyhur sangat-sangat, latah sangat-sangat di tanah taning kita ni. Di taning kita kata orang aling nahung, orang panah nahung, gini lah. Po satu hari nak ngaji Mekah lah, nak ngaji dengan Pak Dai Mekah. Nak ngaji pada Mekah tu lah Baba Din Neramuh tu. Baba Din Neramuh ni kalau kita kira dengan Baba Mang ni, hak Baba Mang boleh lah ni cucu Baba Din dah. Bukan anak Baba Din Neramuh, cucu pada Baba Din. Kaman dia nak ngaji kepada Mekah saat ni tu, nak duduk sana saat ni tu, ya Baba Dai ni dia main sok mudah. Dia nak tahu anak murid dia, apa dia nak hajar hati nak murid dia. Dia kata, "Hei Qadi, cuba mu jawab sikit masalah ni. Dalam nahung lagu mana?" Dia nak tahu hati ke mana, hati bagi siapa dia, hati bagi Baba Dai Neramuh. Cuba mu jawab sikit, "Hei Qadi, masalah nahung ni lagu mana, Iraq macam mana?" Apabila tu Baba Dai pun jawablah. Jawab bergiye kepada masalahnya bergiye, Iraqnya bergiye masalahnya. Allah, setara ni ya mun Qadi. Bunyi kata duk bersuhu sangat-sangat di tanah Jawi, kata duk bersuhu sangat di tanah ai. Setara ni ya mun jawab nahung. Ni nak kata Pak Dai ni dia kata kepada Baba Din Neramuh. Baba Din pun nunduk malu ni. Setara ni ya bunyi kata duk bersuhunya di tanah ai, duk bersuhu di petani, tapi boleh jawab setara ni. Ngokok Baba Din pun malulah dia pun. Bunyi duk bersuhu kata aling sangat di tanah ai, hijau sangat hanau, mai jawab setara ni ya kok aku. Ni nak royak kata Pak Dai Mekah. Pak Dai Mekah kalam dia masya-Allah, kalam dia dan kata-kata dia, semua itu membawa pada anak-anak murid dia tu tak jadi besar diri. Apabila dengar kata-kata dia tu tak jadi. Inilah hikmat daripada Tok Guru kita dulu. Dia nak hajarkan hati kita, nak hajarkan jiwa kita, tak siwi membesarkan diri, tak siwi agungkan diri, tak siwi jadi takabur. Maka dia katalah macam tu. Setara ni yang mengkode. Bunyi kata duk suhu di tanah ai, duk suhu di tanah Jawi, aling nahunya begini. Tapi setara ni yang boleh menjawab. Tak padai klik Jawi lah, tak padai. Ni nak royak kata Tok Guru kita di zaman dulu, lagu ni lah keadaan dia, cara dia nak ubahkan hatikan anak-anak murid dia. Ibu bapa, marilah kita fikir, marilah kita renung. Kita tengoklah kisah-kisah ulama, dan cerita ulama banyak lagi yang amo nak cerita, banyak lagi amo nak royak. Tapi marilah kita renungkan diri kita dengan keadaan abad ini, abad yang berkelai kabut dengan COVID dan corona, dengan masalah bala-bala dan ujian beberapa banyak. Maka kita ambillah titik beratlah dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam anak kita, dengan berilah masalah cemerlang dan cahaya-cahaya ulama dan cahaya tokoh-tokoh ulama di dalam hati-hati anak kita. Hak duk sibuk dengan apa saja lain daripada benda yang tidak berfaedah, lain daripada telefon apa saja, maka kita isilah ke dalam hati anak kita, dan kita isilah di dalam jiwa kita dengan kisah-kisah ulama dan sejarah-sejarah ulama besar di Fatani ataupun tokoh-tokoh ulama, supaya benda ni jadi sinaran kepada kita, jadi cahaya pada kita, jadi jalan orang panggil pelita untuk menyuluh kita di dalam kehidupan kita, jadi berkat dunia hingga sampai ke akhirat. Inilah ibu bapa yang amat nak besar pada petang ni.
InsyaAllah kita akan bertemu lagi dan kita berjumpa lagi dengan ruangan kita. InsyaAllah mudah-mudahan mintalah wi amma ning jadi baik dan amma dapat berkat dengan ilmu sikit sebanyak, dan kamu semua daripada ibu bapa, saudari-saudara-saudari semua dapat berkat dengan apa yang kita dengarkan cerita-ceritaan ulama, daripada beritaan-beritaan ulama dan ulama besar Fatani ataupun tokoh-tokoh daripada ulama petani yang dok membawakan pada Nusantara ini ilmu-ilmu dok tabur tempat kita hingga sampai sekarang, bagi kita semua dapat dok boleh beramal, boleh kenalkan Allah, boleh kenal junjungkan Allah, boleh dengarkan titah Allah dengan sebab mereka semua ini. InsyaAllah lain lagi akan datang kita akan bertemu lagi dengan ibu bapa. InsyaAllah doalah kami minta Allah Ta'ala wi peluang wi masa boleh amanah kecek dalam esok lebih kurang sejes petang ataupun malam. Qadar tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi